Salam sejahtera dan selamat malam semua. Apa khabar semua? Okay, malam ni anda bersama saya Tim Rex dalam NFP Live Trade. So, malam ni kita akan bersama Cikgu Rashid dan Cikgu Naim untuk live trade bersama. Selamat malam Tuan Maki, boleh dengar tak? Sila komen sikit kalau boleh dengar Tuan Maki. Okey, baik. Terima kasih Tuan Maki sebab tolong respon ya. So, malam ni 8.30 kita ada NFP. So, kita akan live trade bersama Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. Okey, siapa lagi yang tengah live bersama kami? Tolong komen sedikit. Okey. So, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Rashid untuk join live kita pada malam ni. Selamat malam Cikgu Rashid. Selamat malam Bun. Apa khabar Cikgu Rashid? Baik. Okey, terbaik. So, untuk pengetahuan anda semua, Cikgu Naim dia akan lewat sedikit lah sebab dia tadi baru nak semayang kan. So, nanti Cikgu Naim dah join, saya akan jemput lah. Okey, terbaik. Okey, terima kasih Tuan Acik sebab join malam ni. Okey, so sementara orang datang tu, okey, mungkin Bun nak share sedikit pasal ranking ke apa ke, kita ambil dalam 2-3 minit. Okay, and then just quickly about ni, and then baru kita pergi ke ni lah, news. Okey, saya share ranking semasa lah. Sekejap. Okay, sementara menunggu juga, so yang dah join tu boleh share lah. Mana tahu ada kawan yang berminat untuk tahu info pasal NFP ataupun live trade bersama. Ya, sebab saya nampak ada 2-3 orang macam baru, nama kita baru nampak. So maknanya baguslah. So kita dapat share ataupun kongsi ilmu. Okay, kat sini bukan ada orang kata kami ni bukan master ataupun sifu. Kami just share apa yang kami rasa mungkin berlaku dekat pasaran lah. Okay, jadi kita sama-sama belajar atau analisa. Okay, yang penting kita kongsi ataupun belajar sama-sama. Okey, pada skrin tu adalah ranking semasa lah untuk Merdeka Trading Contest. So besok adalah hari ni adalah hari terakhir lah. So buat masa ni ranking pertama masih didahului oleh Tok Lan lah dengan profit 728%, dan tempat kedua kita ada Tuan Cairo dengan profit 513%. Tuan Cairo baru join minggu ni Dan ketiga kita ada Tuan Syafizi dengan profit 416%. Keempat kita Tuan Muhammad Azmi dengan profit 335%. Kelima Atok TikTok 207%. Keenam kita ada Abecik Full Margin Gold ni FM 106%. Ketujuh kita ada Merah Jambu 103%. Ke-8 kita ada Zurida 71%. Ke-9 Siti Nurfahana 27%. Ke-10 kita ada Cik Kadun 22%. So kita tinggal beberapa jam sahajalah kontes ini akan tamat. So kita tengok ada perubahan, besok kita tengoklah ada perubahan besar atau macam mana. Okey, kejap Bun saya review sedikit yang ni. Okey. Okey. Mungkin trader-trader yang ataupun yang baru first time dengar pasal kontes ni, okey, dekat Team Rex ni mungkin setiap quarter ataupun kadang-kadang setiap bulan kami buat trading contest. So ini adalah ranking 10. Hadiah-hadiah agak menarik. Kalau tak salah saya, hadiah nombor 1 adalah 1000 USD, hadiah nombor 2 adalah 500, lepas tu 250, lepas tu tempat ke-6 sampai ke-10 tu 25 USD kalau tak salah saya. Okay? Ya, betul. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah
Okay, tak mustahil untuk trader-trader Malaysia ni. So trader Malaysia ada yang hebat-hebat. Tengok Tolan ni, kalau tak salah saya dia konsisten. Minggu lepas pun dia duduk nombor 1, minggu ni pun dia duduk nombor 1, almost dekat 700 plus percentage growth. Okay, kalau tak salah saya, Kerul pun nama yang konsisten saya rasa. Safizi pun kalau tak salah saya 2-3 minggu ni masih ada dalam nama tu. Tuan Azmi, Muhammad Azmi pun saya rasa daripada minggu pertama ada dekat situ. Atau TikTok ada juga. Mungkin Abid Cik mungkin baru masuk. Merah Jambu ni kalau tak salah saya ni mungkin pinci rasanya. So kalau tak salah saya tadi saya nak ketawa dah tu. Itulah, Merah Jambu ni kalau tak salah saya ada seorang trader yang biasa kita masuk. Okay, mungkin dia pakai, kali ni pakai nama lain sedikit. Jurida Siti Furana Cikadun. Okay, walaupun nombor 10 ni sekarang ni masih dekat 22%. Kita tak boleh orang kata relax sebab dalam masa beberapa jam lagi ataupun even masa NFP mungkin ada yang ke bawah ni mungkin pun tak tunjuk, mungkin boleh overtake ataupun ada yang mungkin tercedok. Of course kita tak nak orang tercedok, tapi dalam contest it's all about winning, siapa menang siapa kalah tu. Jadi mungkin ada yang full margin masuk NFP, tapi apa-apa pun risiko masing-masing. Jadi jangan pasal contest terlalu ambil risiko sampai kita hilang modal kita. Okay, boleh ambil risiko tetapi berpada-padalah. Okay, tapi kalau daripada tengok ranking ni, kita rasa ada beberapa 4, 5, 6 trader saya rasa agak konsisten daripada minggu pertama kita buat trading contest ni. Okay, jadi NFP mungkin jadi peluang yang baik. Siapa yang duduk dekat bottom 5 ni mungkin boleh overtake, ataupun yang top 3, top 4 tu mungkin boleh potong overtake antara dia orang. Okay, so ini adalah peluang lah untuk semua untuk orang kata masing-masing fight. Sebab ini contest. Of course dia akan ada pemenang, akan ada orang kata yang kalah. Tapi jangan kalah sampai kita MC. Okay, harap orang kata ambil trade ataupun entry ikut risiko masing-masing. Okay, Cikgu Naim dah masuk ke Bud? Dah. Baru nak masuk kot. Okay. So saya rasa sekarang ni kita dah ada ramai trader. Sementara Cikgu Naim masuk, apa orang kata nak relax. Apa kata saya tunjuk screen saya dululah. Boleh. Boleh Okay. Sekejap saya tengok. Okay guys, boleh nampak screen saya Ya, boleh. Nanti kejap lagi Cikgu Naim masuk, Cikgu Naim pun akan share analisa dia. Okay, so hari ni kita akan trade NFP. Mungkin ada trader baru dalam live kita ni, jadi saya memberi penerangan sedikit lah. Setiap first Jumaat, kebiasaannya pukul 8.30 malam ataupun 9.30 malam, bergantung pada daylight saving. Okay, kita akan ada NFP lah. So dia akan 3 data ni akan keluar. Okay, yang first adalah average hourly earning, kedua NFP ataupun employment change, ketiga adalah unemployment rate. So untuk malam ni particularly, saya rasa kalau saya, okay, market akan fokus pada 2 nombor ni. Okay, sebab biasanya average hourly earning ni dia takkan ada perubahan banyak sangat. Kita jangka antara 0.3 ataupun 0.4. Okay, antara 2 nombor sebab nombornya dia jarang dia lari banyak daripada forecast. Ini adalah forecast yang second column ni. Okay, so untuk employment change dan unemployment rate, market sekarang tunggu ada tak surprise ataupun kita panggil kejutan lah, okay, daripada consensus, okay, ataupun forecast. So kalau tengok kat sini, okay, so sekarang ni market jangka 720,000 yang orang kata masuk pekerjaan ataupun dapat pekerjaan. Okay, tapi kalau katakanlah nombor ni dia jatuh antara 600 hingga 800, itu mungkin market cuma spike sikit ke atas ke bawah je. Tapi kalau nombor ni lebih daripada 900,000 ataupun kurang daripada 500,000, itu boleh membuatkan gold sama ada terbang ataupun menjunan ataupun US dollar ke atas ataupun lemah. So dia bergantung pada significance of the difference versus the consensus. So itu secara teori saya bagi tahu dululah. Okay. And then second point adalah yang ni, unemployment. Market jangka maybe dia antara 5.2 hingga 5.4. Okay.
Tetapi kalau katakanlah dia data ni keluar ke 5.1 ke bawah, okay, ataupun ni tiba-tiba jadi 5.6% ataupun 5.7% ke atas, dan kita akan nampak pergerakan yang besar. Okay, sama macam yang tadi. So dia bergantung pada berapa jauh nombor actual data keluar daripada sini. Okay, so lagi jauh, maknanya kalau kita trade, contohnya strategi analogi, kalau daripada BBMA, maknanya ni BBMA average, dia jauh, maknanya kemungkinan besar dan akan ada pergerakan momentum yang kuat lah. Okay, ini secara analogi saja ya. Okay, jadi kita nak tahu apa data yang akan keluar kejap lagi. So itu yang membuatkan market tengah tunggu, sebab tu sekarang ni market tengah sideways, especially kalau kita nampak EU dah ke atas, okay, almost dekat resistance. Gold sekarang ni nak tunggu breakout ke atas ataupun tunggu nak junam ke bawah. So kejap lagi kita akan tengok graf kali dengan Cikgu Naim. Tapi itulah orang kata. Tapi kalau data lebih kurang sama, dan most likely dia menjadi orang kata satu kekecewaan lah untuk kita, sebab market akan sideways kalau nombor ni lebih kurang sama. Okay, so itu secara overall lah. Okay Bun? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Dan selamat datang Cikgu Naim. Apa khabar? Baik. Minta maaf lambat sikit hari ni. Jalan trafik jam lah. Tak apa. Janji line jangan jam. Jalan jangan jam. Cikgu Rashid dah terangkan dah kan apa senario-senario yang bakal berlaku malam ni. So saya mungkin akan go through kepada chart je lah. Saya bagi tahu sikit-sikit. So sekarang 8.13. Mungkin Cikgu Naim boleh pergi ke chart dululah. Kita nampak Tuan Pinky masuk. Okay, Tuan Pinky, kita nampak nama Tuan Pinky adalah ranking. So harap Tuan Pinky tak overtake lah. Ada orang tu ada ke atas tu. Tuan Pinky duduk belakang orang tu jangan overtake. Tadi ada update ranking terkini. Okay, mungkin boleh tunjuk sekejap ranking tu. Okey, sekejap. Ni Cikgu Naim ni ranking tu tadi saja usik Tuan Pinky. Yang latest. Ada perasan juga tadi yang 700% tu nombor satu tu. Nombor satu tu 700%. Banyak Oh, itulah. Tapi Cikgu Naim nampak tak ayat Bun malam ni sejak 2 hari ni? Oh, dia macam dia kata pedas sikit kan? Dia kata student Bun ataupun ke laut dalam. Yelah kan dah last minute ni. Yang jadi kamikaze dia sama doublekan account ataupun ke laut lah. Wah, abecik kita pun ada Abecik kita ada ni. Abecik kita pun ada. Abecik dengan merah jambu ni selalu dia orang depan belakang. Itulah macam rapat je Tuan Pinky tu tengah follow tu. So tahniah Tuan Tok Lan, harap kekalkan account tu sampai esok tu. Tok Lan ada join live kita ni. Oh, Tok Lan ada. Okey. Tahniah Tok Lan. Saya tak pasti. Masih ada masa lagi lah. Siapa-siapa yang rasa nak buat pecutan terakhir tu. Itulah sekarang ni Tuan Carol sekejap pecut sikit je dah boleh potong Tuan Tok Lan tu. Jangan psycho. Itulah kita psycho sikit. Nombor 2 tu baru 200% je beza tu. Kejap je tekan 10 lot ke goal, kejap lagi buy. Dia lepas tu Tuan merah jambu 3% je tu. Itu tak boleh. Merah jambu. Itulah merah jambu selalu fight. Dia toilet tu. Dia kena duduk belakang je. Tak boleh duduk diam pula. Itulah kejap saya pun tekan. 3% tu. Okey. So yang lain hampir-hampir akan ada apa lah yang lain. Menarik lah persaingan ni. Sebab hari ni last day Ya, hari ni last day. Tapi okay, nanti kita akan buat satu lagi sesi saya. Tapi yang bestnya Team Rest, hadiah dia menarik. Yang first tu 1000, kedua tu 500 USD, ketiga tu 250 kalau tak saya. Lepas tu yang bawah tu ikut inilah nanti tengok poster. So agak menarik tengok trader-trader Malaysia. Dia orang tunjukkan, especially saya nampak yang top 3 tu boleh buat lebih dari 400%.
dalam 3-4 minggu. Right? So mungkin boleh inilah kejar mereka. Mungkin mereka ada satu teknik yang boleh grow orang kata agak besar. Okay, Cikgu Naim dah 8:17. Mungkin Cikgu Naim nak tunjuk chart ke? Boleh. Saya tunjuk chart sikit. Apa? So sementara tu kalau ada, especially kalau ada yang nak minta Cikgu Naim ulas pasal goal ke UJ ke, itu semua favourite Cikgu Naim. Nanti lah lepas data pun dah nak keluar ni lagi 10 minit kan. Ya, betul. Saya pun agak rushing sikit hari ni. Sekejap kita tengok chat. Tak apa. Hari ni kita ada dalam 19-20 viewer. So maknanya mereka tunggu apa yang Cikgu Naim nak bagi tip. So boleh nampak saya buka MT4 terus lah, senang kan. Sebab kita pun nak buat live trade. Masih akaun yang sama macam sebelum ni. Saya rasa ini live trade kita kali yang ketiga tak silap. Ya. Rasa-rasa saya kali yang ketiga. So berbekalkan akaun yang hari tu saya claim SMP $50 itu, akaun ni masih hidup lagi lah. Walaupun ada terciduk sikit di sesi yang kedua hari tu, sesi live trade yang kedua. Waktu sesi pertama itu profit. Sesi kedua saya terciduk sikit dengan USD JPY. Dia ada buat correction ke bawah, jadi saya cut loss. So hari ni kita punya live trade yang ketiga lah. Saya cuba growkan balik akaun ni. Equity sekarang kita ada dalam $60. Cikgu Naim, okay, boleh. Satu ni lah. Mungkin Cikgu Naim Bun boleh letak lain kali ini live trade nombor 3, nombor 4 and continue. Kita tahu kita dah live trade berapa kali. Okay, Cikgu Naim, continue. Ya. So selagi akaun ni masih hidup, kita akan ada live trade lah. Kalau tak ada live trade lagi tu, faham je lah. Kalau tu kena doa-doakan. Kalau tiba-tiba lama. Kalau tak ada, kita tengok akaun PST Cikgu Naim. Itu sama je. Kalau tiba-tiba tak ada live trade tu faham je lah jangan tanya soalan. Okay. So basically ada dua keputusan lah yang saya personally akan buat malam ni, bergantung kepada data NFT yang akan keluar kejap lagi. Lebih kurang dalam 10 minit saja lagi. So sama ada kita nak buy US dollar ataupun kita nak sell US dollar lah. Dia punya senario dia mungkin tadi Cikgu Rashid dah explain. Daripada segi set of data tu ada 3 set of data, iaitu data NFT, unemployment rate dan juga data earning lah. Ada 3 set of data untuk US dollar. Jadi saya punya target, kalau data itu bagus, keluar, maksudnya data tu keluar cantik ataupun bagus, of course saya akan cuba cari position untuk buy US dollar lah. Dan pair yang saya akan guna untuk buy US dollar, saya akan guna 2 pair, sama ada AUD USD ataupun USD Japan. Tapi AUD USD pun menarik juga sebab apa yang kita dapat dekat sini, kalau kita tengok, ini AUD USD sebelum tu saya nak tunjuk ni dululah. Saya tunjuk USD index dululah, apa yang berlaku sekarang ni. Daripada awal minggu, kita dapat nampak satu kelemahan yang berlaku kepada US dollar lah. So untuk tema sekarang ni, untuk current situation, short term adalah bearish untuk US dollar. Tapi untuk direction yang seterusnya, kita perlu lihat kepada data yang akan keluar kejap lagi lah. Jadi kalau saya nak buy USD, saya prefer untuk buy USD di pair AUD USD. Maksudnya saya akan cuba cari position untuk sell lah kalau saya nak buy US dollar kan, sebab USD tu duduk kat belakang, AUD USD. Disebabkan oleh salah satu faktor besar yang saya nampak, kalau saya prefer sell dekat, saya prefer buy USD dekat pair AUD USD ni sebab kalau kita tengok H4 RSI dia dah overbought dah 82. So dia naik minggu ni dah agak tinggi dan agak banyak. Jadi kalau katakan data kejap lagi menyokong kepada US dollar, of course kat sini akan berlaku satu correction ataupun akan berlaku satu terjunan lah untuk pair AUD USD ni kalau data yang keluar kejap lagi baik lah untuk US dollar. Dan kalau kita tengok H1 pun sama juga. H1 pun overbought juga untuk AU ni, 76.
Kalau H4 tadi dah 82. So memang data kejap lagi tu akan menentukan lah pergerakan seterusnya untuk kesemua pair US dollar lah. Tapi kalau untuk position nak sell USD, andai kata data yang keluar kejap lagi negatif untuk USD ataupun kita dapat data yang teruk, pair yang akan saya ambil most likely saya akan tengok kepada pair Euro USD. Saya akan cuba cari peluang untuk long balik lah US dollar Euro USD ni. Sebab dari segi RSI pun saya tengok masih lagi okey, walaupun minggu ni punya kenaikan tu dah agak banyak, dah agak besar dah kenaikan minggu ni. Dalam berapa pip tak sampai 100 pip lagi pun. Dalam 80 pip macam tu pergerakan weekly punya untuk minggu ni lah, daripada hari Isnin hari tu sampai hari Jumaat sekarang lah. So kalau andai kata US dollar melemah ataupun data yang keluar kejap lagi buruk, so Euro USD ada potensi untuk terus sambung dia punya trend yang sekarang ni lah. Maknanya kata dia akan meneruskan uptrend punya momentum lah. So kita kena tunggu data dulu. Memang saya sekarang kalau tanya sekarang nak buy ataupun sell US dollar, saya memang 50-50 sebab memang bergantung kepada data kejap lagi. So akan menentukan direction yang seterusnya. Jadi saya ulang balik, kalau saya nak buy US dollar, saya akan guna pair AUD USD ataupun USD Japan, tapi most likely saya akan guna AUD USD lah. Saya akan cuba cari position sell. Dan kalau saya rasa nak sell USD, saya akan guna pair Euro USD untuk long balik pair ni. Okay. So kita ada dalam 5 minit saja lagi. Ya, betul. Mungkin Cikgu Naim nak tunjuk apa tu, gold ke? Oh, gold Oh, saya dah stop share dah. Gold saya, jap. Boleh. Gold saya ada juga trade minggu ni. Tapi kalau ikutkan dia banyak move in range je lah untuk minggu ni kan. Untuk 5 hari ni kalau kita tengok chart yang saya buka ni H1. Ini hari Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin. So 5 hari ni dia tak pergi mana sangat pun. Price tak pergi mana sangat pun. Dia masih move dalam, dia masih bergerak dalam satu range yang kecil dan menunggu apakah direction yang seterusnya, bergantung juga kepada data NFP kejap lagi. Jadi kalau kita dapat set data yang bagus, of course kalau untuk gold, gold akan terjun lah sebab bila data US tu bagus, USD akan menguat dan akan, kita tahu gold dia correlation dengan USD adalah inverse. Jadi kalau data USD jap lagi baik, most likely gold akan turun lah, akan terjun lah. Tapi kalau kita dapat satu set data yang lemah, gold ni most likely akan ke atas lah. Tapi kalau tengok daripada technical ni, macam minggu ni saya banyak cari position buy daripada awal minggu. Adalah kutip sikit-sikit kan, tapi disebabkan kita tahu market tengah tunggu satu data yang penting, jadi memang kita takkan dapat satu pergerakan yang terlalu besar lah sebelum data tu keluar. So memang market participant kebanyakannya akan menunggu data NFP dulu untuk buat ataupun untuk masuk position yang seterusnya lah. Jadi okay, kita ada dalam 4-5 minit. Okay, mungkin saya share sedikit pasal gold and then Cikgu Naim ambil. Boleh. Cikgu Rashid, boleh sempat lagi. Okay. Sempat lagi saya share analisa sedikit. Okay. Sebab kita ada ramai juga hari ni dalam 28-29 orang. Ramai nak live trade aku. Lihat 34. Oh, okay. So ada masa. Okay guys, kita dalam 3-4 minit sebelum Cikgu Naim live trade. Okay, saya just Rafif bagi tahu. Sekarang ni kalau gold kita nampak ada kemungkinan dia breakout ke atas. Okay, dia dah mula ni. Dia macam nak pergi ke 18.30 ataupun kalau kuat ataupun data kuat, maknanya USD kalau data melemah and then USD melemah, maknanya gold
mungkin boleh break 18.30 pergi ke 18.40 punya zone. Okay, so hati-hati kat situ. Kalau saya pergi dekat 4 hourly time frame, kalau dia break dekat 18.20, 18.23 macam tu, then kita expect 18.30 lah. Okay, tapi dekat bawah ni, kalau dia break 18.05 ataupun 1800, then watch out for 1790 punya zone kalau nak buy balik, ataupun 1780 punya zone lah untuk buy balik. Ni macam NFP bulan lepas rasanya kata saya. Dia break 17.90, lepas tu dia break 17.80, dia pergi ke 17.70. Okay, even pergi ke 17.60. Jadi watch out dua level ni. Kalau dia break 1800 lah, sekejap lagi. Kalau ke atas, kita jangkit at least dia pergi 18.30. Kalau dia break, then pergi ke 18.40 lah. Okay, so itu bergantung pada data yang keluar kejap lagi. Jadi standby lah. Okay, so Cikgu Naim ni lah boleh share. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. Tu banyak skrin Cikgu Kita Rashid ada dah ni ya. satu minit. Ada berapa skrin tu? 10 skrin tu. Lebih Nak tu. bagi Lebih tu. Okey, kita ada Macam 1 tu. minit setengah. 1 Goal minit macam 33 saat. goal macam nak menjunam ataupun dia saja spike ke bawah ke atas. Cuba Cikgu Naim tengok goal sekarang. Tengah-tengah gol ni. Nak share ke tak payah lagi? Share terus sebab ada lagi 1 minit ni. Baik. So ini keadaan semasa belum Okey dah. Ini chart saya sajalah buka time frame yang kecil untuk kita tengok pergerakan semasa gol kan. Sebab waktu-waktu yang minit-minit kecederaan macam ni lah yang biasanya market akan cuba mencari direction lah. Dan mungkin ada juga market participant yang cuba masuk sebelum data yang sebenar keluar kan. Last minute punya entry tu. Alamak, no connection pula ni. So suara saya boleh dengar ke? Boleh. Boleh Kita ada 24 saat. 24 saat Wah, macam countdown lah rasa. Itulah. Jadi siapa yang dapat data cepat tu bolehlah update dekat komen ke kan. Siapa-siapa yang live trade bersama-sama dengan kita malam ni. Sebab mungkin kita nak bagi tahu data sebenar pun mungkin akan ambil masa sikit. So masing-masing kena bersedia daripada sekarang. Saya punya MT4 ni macam line MT4 macam slow sikit. Dah keluar ke datanya? 235. Dah keluar rasanya. 235K. Saya share saya punya Forex Factory lah Boleh Cikgu Naim. Okay Extreme Week. 235K. Sekejap kita cuba digest dulu data yang ada. Kita digest dulu. Bagi masa dalam 1-2 minit sebab sekarang ni mungkin ada slippage ataupun spread tengah mengembang tu. Itulah. Jadi jangan risau kalau kita tahu direction tu, kita still dapat masuk entry lah. Kat Forex Factory ni masih ni lah, belum ke internet saya masalah. Data earning berapa? Unemployment rate berapa? Okay, dah dapat dah. So data earning 0.6, okay. USD, NFP kita dapat 235, okay. Worse than expected. So 2 lawan 1 lah. Menarik data ni. So kita tengok dulu apa yang berlaku. Saya punya MT4 macam problem lah. Server tengah hang kejap sebab rasanya ramai yang tengah entry tu. Semua tengah full margin. Jadi server hang. Okey sikit.
Okay, seperti kita jangka gold breakout ke atas. So rasanya mungkin dia akan touch 18.30 guys. Okay, Cikgu Naim boleh tunjuk lah. Tu dia. USD index punya, boleh nampak? Boleh. USD index punya ni M5 lah. So memang kita dapat satu terjunan daripada USD index. Dan of course kalau kita buka pair USD yang lain, kalau kita tengok Euro USD sekarang sedang memacu ke atas, sedang pacak. Kalau kita tengok time frame yang lebih kecil, jadi pendapat Cikgu Rashid macam mana Cikgu Rashid untuk data, set of data kali ni? Kita macam ada mix data. Okay, macam saya kata tadi tu, sekarang ni yang saya fokus pada gold saja. Nampak employment change tu terlalu lemah. Okay, jadi memang kita jangka gold akan ke atas lah. So tadi yang saya kata dua data tu, satu employment dengan unemployment, tapi unemployment tak ada apa-apa ni effect, tapi employment 235, average hourly earning pun tinggi. Jadi kita jangka siapa tu gold fly lah. So dia dah sampai ke almost 1829 atau 1830 sekarang ni. So kita tunggu, mungkin ada retracement sedikit. Kalau siapa nak long, mungkin boleh long lah. Baik, faham. Kalau saya tengok yang saya marking tadi tu pun untuk gold H1 ni, yang dia dah range yang dia dah untuk 5 hari ni, dia dah breakout lah kalau ikut kan. Dia dah buat new high. Jadi kalau kekal macam ni, most likely kita akan dapat satu pergerakan ke atas lah. Okay, saya pun tengah digest dulu. Saya stop share dulu. Tak apa. Tu kalau kita ada apa-apa soalan, boleh tanya. Ada yang dah masuk position ke? Dah terbang, dah TP katanya. Tu, ada komen tu. Tuan apa? Zaidin. Okay, sekarang ni tengah retrace. So siapa kalau nak masuk position sikit-sikit, mungkin boleh retrace dalam 70 pip tu. Oh, Tuan Azlan profit tu, manis. Oh, dia kata. Okay. So tu macam kita, kalau kita dah nampak dia punya level-level, so senang sedikit untuk kita nak masuk. So sekarang ni rasanya kalau dia cucuk 18.30, dia breakout tu, then next level kita expect 18.40 lah. Tapi sekarang ni kita tengok retracement, tak pasti sama ada dia akan breakout 18.30 lah. Tuan maki pula mayonis. Masal lah tu. Apa Tuan maki apa? Dia tulis mayonis. Mayonis. Kenapa maksud? Mayonis kan kalau itu kurang manis aku. Oh, kurang manis. Tak tahulah, saya teka saja. Okay. Okey, Tuan Suhaimi, apa tu 1900? Oh, target. Tuan Suhaimi apa? Target. Okay. Okay, macam Cikgu Naim sekarang tengah digest. So kita tunggu pullback. Itulah, saya pun masih lagi tak dapat lagi yang kata apa? Entry yang saya nak masuk ni, saya masih lagi 50-50. Tapi siapa macam apa orang kata, trader high risk macam Tuan Pinky, ataupun even rasanya Tolan, Carol, semua tu saya rasa mungkin diorang tengah masuk tu entry. Tengah masuk buy ni buy gold Mungkin tu sebab buy gold ataupun tengah ni. So tadi kita dah bagi hint kan, kalau dia breakout 18.20 akan ke kemungkinan ke 18.30 lah. So itu satu step tu dah sampai. So sekarang ni kita tunggulah kalau ada pergerakan yang ni. Kalau tidak, dan dalam pukul 9 kita ni lah, kita end, and then biar trader trade masing-masing lah. At least dah dapat direction. Malam ni walaupun mixed data pun kesannya jauh. Sebab dia punya tu employment tu terlalu rendah.
Itu satu, terlalu weak kan. terlalu weak. Itu market tak jangka. Sebab macam tadi saya kata dalam 400 hingga 600 ribu kan. Tadi data yang keluar 275. Tu lah. 275, 235. Okay. 235. 235 terlalu rendah. Unemployment rate expected. Cuma tu apa? Hourly earning tu lah stronger Sebab tu Tapi saya rasa market sekarang ni react pada ni employment NFP. change tu. Okay. Yang NFP tu. Suatu kita nampak gold tengah terbang ke atas. So ada soalan ke ataupun ni ataupun sementara Cikgu Naim tengah digest data? Ada soalan ataupun permintaan tak? Sekejap saya baca. Oh, Tuan Imran Pahit. Sorry ni. Okay, Tuan Mat Duan. Saya nak trade account contest tapi tak boleh login. Aduh. Ada server tengah problem ke? Saya sekarang Lag kot server. tapi okey. Oh, dah okey dah. Saya dah okey. Cuma saya yang tak okey. Account okey. Sekejap Sebab biasanya kalau set of data yang macam ni saya tak terus masuk lah. Saya just nak tunggu reaction yang lebih lama lah, at least setengah jam selepas data, sebab kita dapat mix data. Memang kalau ikut NFP tu data tu quite weak lah. Cuma apabila two set of data lagi tu catatkan peningkatan, so reaksi agak bercampur lah. Sebab tu kalau kita tengok sekarang punya reaction pun dia tengah reverse balik lah. So macam Cikgu Naim kata, itu adalah satu teknik yang trader-trader mungkin yang masih baru. Okay, kalau yang yang ada pengalaman, dia macam teknik dah ada. Kalau yang baru tu, kita lepas news, kita bagi market digest dalam 1-2 minit, kita entry boleh. Ataupun nak low risk, tunggu dalam 15-30 minit dan tengok ke mana market. Dia dah breakout, dah pull back, retest, resistance become support, ataupun support become resistance, baru entry. So itu kalau nak risk yang rendah lah. So dia bergantung trader duduk ke mana. Kalau new traders boleh ambil position macam tu. Kalau intermediate trader mungkin lepas 2-3 minit news keluar boleh masuk. Kalau experienced traders macam tadi mungkin saya rasa Tok Lan, Tuan Pinky apa semua tu 1-2 minit sebelum news keluar mungkin diorang nak ambil position, ataupun terus news keluar je ambil position dalam 10-20 saat. So dia ada macam-macam cara. Okay. So ambil cara yang sesuai dengan jiwa ataupun dengan risiko masing-masing. So Tuan Pinky tengah buy ke sell gold tu? Kita nampak. Kena minta tips ni. So kalau gold apa tengah jadi oh dia tengah reverse sikit. Okay, tapi overall daripada data yang kita nampak macam Cikgu Naim kata, memang nampak mix, okay. Tapi macam tadi saya bagi tahu ada satu kejutan besar pada employment change. Of course, average hourly earning pun ada kejutan, tapi itu adalah positive news untuk US dollar, tapi dia terlalu tinggi sedikit. So market jangka inflasi akan naik. Jadi itu yang kita nampak gold pun tengah naik sekejap. Tapi ada kemungkinan pasal data yang average earning tu kuat, gold mungkin naik ke atas, lepas tu dia dah mula orang kata akan turun sambung. Once orang kata market jangka tapering akan berlaku cepat mungkin. Maknanya market untuk US dollar kuat tu yang kita tengah bagi tahu daripada 2-3 bulan ni mungkin boleh berlaku. So mungkin untuk malam ni gold akan ke atas ataupun 2-3 hari ni and then market mungkin boleh ke bawah once US dollar mula kuat. So gold dah mula turun dah.
goes datang balik dekat tempat yang dia start. Betul tu. Itulah. Itu yang tu. So, Itu yang kadang-kadang trader kalau yang masih baru, kalau tak boleh nak jaga risiko, ini yang mungkin berlaku. Dia agak dia boleh orang kata buat keadaan semasa ni untuk live trade kali ni memang kalau suruh saya entry sekarang ni memang saya tak dapat nak buat decision lah sama ada saya nak buy ataupun saya nak sell US dollar buat masa sekarang. Macam saya cakap tadi, paling cepat pun mungkin saya tengok reaction selepas setengah jam. Kita tengok sama ada berlaku rejection kepada price yang dekat significant punya price kan. Dan baru saya akan cuba cari position lah. Sebab personally memang saya tak nampak lah buat masa sekarang ni. Walaupun reaction awalnya tu ke arah sell US dollar, tapi kalau kita tengok keadaan semasa ni, dia dah reverse balik pun. Sepenuhnya initial reaction tadi. Kalau kita tengok AU, so semua dah reverse balik lah. Jadi bila jadi macam ni agak berbahaya lah kalau kita terus nak jump in on the spot. So ada juga siapa yang trade breakout punya teknik, sebenarnya mungkin boleh share screen, mana tahu dia orang ni kan. Market dah breakout, lepas tu dia pull back, dia retest breakout resistance become support tu. Sekarang ni mungkin ada kemungkinan boleh sambung ke atas ataupun dia ke bawah. Tapi kalau ikutkan teknik yang biasa, dia breakout, dia retest balik dekat 1818 tu. Tadi dia breakout dekat 1820 punya zone, dia turun balik, dia retest. So kalau 1818 ataupun 1820 hold, maknanya ada kemungkinan ke atas tu ada peluang tu. Cikgu Rashid kalau mungkin kalau nak share graph, Cikgu Rashid boleh share graph gold. Oh, okay. So boleh dia orang tengok apa teknikal yang ada. Sebab saya punya ni pun server agak sangkut. MT4 ni ramai komplain server sangkut. So Cikgu Rashid tunjuk. Kalau nak tengok breakout retest tu, maksud saya yang ni. Tadi level ni adalah resistance, dia breakout almost 100 pips, and then dia turun balik, dia retest ke sini. So kalau level ni hold, biasanya dia akan sambung lah. So itu maksud saya. Sebab biasa kan kita belajar, ni resistance, breakout, pull back, kalau hold, then continue. Sekarang ni 18-20, 18-18 adalah breakout zone. So ada kemungkinan kalau dia hold ke atas. Tapi kalau dia tak hold, then dia masuk balik ke range ni lah. So kalau nak tengok clearly, kita kena pergi ke time frame yang besar baru kita nampak. Mungkin saya pergi H1. So maknanya dia, walaupun dia breakout kat sini, dia naik. Kalau dia tak hold kat sini, kemungkinan dia boleh turun balik ke 18-10 ataupun even lower lah. So sekarang ni zone ni menjadi kritikal. Sebab tu macam Cikgu Naim kata, kalau nak ambil risiko yang kurang sedikit, tunggu apa berlaku kat sini. Sebab ni adalah breakout zone. Siapa yang ambil risiko besar, mungkin boleh entry dulu. Siapa yang tak nak ambil risiko besar, tunggu pergerakan apa yang berlaku. So itu adalah cara kita trade breakout. Tambah lagi dengan news trading. So news kita nampak US dollar melemah tadi. Jadi sebab tu kita nampak gold breakout. So boleh gabungkan fundamental dengan technical. Baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Ya tuan, ramai komplain server lag malam ni. Sebab macam biasa kita kena expect. Memang masa NFP ni orang kata itulah masa kebanyakan ratusan ribu traders akan entry dan cuba cari peluang, cuba nak buat trailing stall, cuba nak set BE. Jadi memang server orang kata jam lah. Tapi ada masa macam hari ni saya tak pasti. Tadi saya cuba entry, sementara sebenarnya MT4 saya okey lagi. Sempat saya
Kebanyakan ialah server 8. Oh, server 8. Saya punya server 13. Server 8 yang ni sikit, yang masalah sikit. Server lain macam okey. Okay, so sekarang ni siapa yang trade jenis breakout ni, dia dah mula naik balik. Dia naik balik dah. Menarik ni gold ni, menarik gold ni. Jadi siapa yang suka trade gold ni, saya cuma boleh bagi hint saja. Okay, bukan signal Itu sebenarnya mungkin boleh bagi signal. Siapa yang boleh trade gold ni, cubalah cari peluang. Oh, server 9 pun sama Ramai yang komplain kat saya tu ialah server 8 lah. Incoming mail. Oh, siapa ada mail tu? Saya. Oh, okay. Tapi sementara tu siapa yang tengah tengok menghadap chart gold apa semua tu, kadang-kadang lepas news ni tengok dia mungkin boleh jadi sideways. Jadi kadang-kadang boring nak trade masa dia tengah sideways. Tapi ke masa breakout, siapa yang ambil peluang tu, bolehlah tadi dapat dalam 100 pip tu tadi. Okay, so just tengok kalau nak ikut trend shorter time frame, macam saya kata gold ke atas, tapi longer time frame gold still ke bawah sebab kita jangka US dollar akan menguat anytime. Lagi 2 minggu ada FMC punya meeting. Okay, so masa tu ataupun sebelum tu pun kita jangka tapering dah mula berlaku. Jadi gold kemungkinan besar boleh ke bawah. Ataupun Cikgu Naim nak tunjuk pair UJ ke EU ke? Tapi so far tu lah saya masih tak dapat nak buat decision untuk entry. Cuma saya mungkin boleh tunjuk chart lah kan apa yang berlaku sekarang ni. Sebab saya tak suka nak masuk kalau time saya tak ada bias macam sekarang ni lah. Okay, kita ada soalan daripada Tuan Afizi Ikutkan sekarang jadi buy. Buy apa tu? Buy USD ke apa? Ya, Tuan Afizi boleh detailkan soalan tu. Buy pair tertentu ataupun buy USD? Tapi in term of gold ni, saya macam saya pun dia tengok kepada reaction semasa ni more kepada upward punya momentum upward punya movement lepas ni saya nampak ada kemungkinan mungkin tak terus mengejut lah kenaikan gold ni, tapi daripada reaction semasa ni saya boleh nampak akan ke atas lah untuk gold. Tu untuk siapa-siapa yang trade gold Cuma untuk USD pair so far nampak quite masih tengah berlawan lagi. Tapi overall mungkin USD untuk malam ni secara keseluruhannya apa kesimpulan yang saya boleh bagi, saya rasa untuk malam ni secara keseluruhannya mungkin USD akan sedikit melemah kalau mengikut kepada data yang kita dapat tadi kan, dan berdasarkan reaction semasa market yang kita dapat dalam 20 minit ni, sebab tadi keluar 8.30, sekarang dah 8.50 dalam 20 minit. So dalam reaction selama 20 minit ni apa saya boleh nampak, seller USD lebih dominan lah berbanding dengan buyer USD disebabkan data NFP yang miss expectation tu kan, sebab miss tu agak jauh, just kita dapat bacaan 200 lebih je, 235 berbanding jangkaan 720 dan data previous 9K 900 lebih lah, 943K. Walaupun ada dua set of data lagi yang bagus, bacaan unemployment rate ni just sama macam expectation 5.2. Cuma data untuk earning je kita dapat satu peningkatan lah 0.6 berbanding dengan 0.3 expectation. So kat situ je lah dia mengganggu tu. Tapi je lah,
Kalau tanya saya lebih prefer untuk malam ni saya lebih prefer untuk sell US dollar lah. Ya, macam Cikgu Naim bagi tahu tu, sebelum news tu kita dah bagi tahu yang employment change tu agak lemah 235,000. So memang jauh daripada konsensus lah. Okay, sebab tu kita nampak gold terbang, okay, satu fake. So sekarang ni kita nampak dia breakout, retest, sekarang nak cuba push ke atas. Saya jangka mungkin gold akan cuba retest balik, kalau tak sampai 18.30, mungkin dekat 18.28, 18.27. Kalau tak lepas, dan mungkin untuk malam ni kita akan jangka dia sideways lah. So next week kita jangka mungkin gold saya rasa lah akan ke bawah sebab tapering going to happen very soon. Ada apa-apa soalan ni? Sebab tadi saya nampak apa soalan Afizi kata gold buy. Okay, pair gold. Okay. Tuan Afizi kira tanya adakah buy gold lah maksudnya. Okay, ya betul. Kalau tanya untuk malam ni kita jangka buy gold. Lepas tu Tuan Suami kata tunggu 18.15, 18.10. Rasanya itu bawah sedikit ke. So sekarang ni dia masih main ke atas tu 18.24, 18.20 tu. Tapi ada kemungkinan boleh turun, tapi nampak macam dia masih ke atas. Tadi saya nampak dia masih ke atas. Sekarang 18.22. Okay, mungkin jauh tu nak turun tu. Tapi untuk malam ni kalau tanya saya, scalping ke atas lagi okay untuk malam ni lah. Lepas tu tunggu tengah malam ataupun pagi sikit, tunggu ke atas untuk scalping sell. Kalau itu pendapat saya, tapi ikut kalau you all bukan scalper, jangan cuba-cuba. Okay, itu kalau biasa yang trading contest, siapa yang scalper tu dia orang tahulah macam mana nak buat scalping sikit-sikit. Saya nak share saya punya screen lah, saya nak share MT4 lah. Boleh je. Silakan. Sebab saya nak melunaskan tanggungjawab untuk live trade, jadi kita kena tunjuk juga apa position ni. Satu lagi, jangan entry sebab kita nak entry, okay? Betul. Kalau ada setup, baru kita entry. Tapi saya dah digest selama 20 minit tadi, jadi saya macam saya cakap tadi, saya lebih prefer mana hilang pula ni MT4 ni. Hilang terus orangnya. Mana Cikgu Naim ni? Kena tunggu Cikgu Naim join balik ni. Oh, okay. Tapi sementara tu kalau ada soalan daripada floor, kita ambil. Ya, okay. Terima kasih Tuan Nazar sebab join live. Oh, Tuan Mak Duan profit tapi tak boleh close. Terima kasih Tuan Mak Duan. Next time kalau ada kontes saya akan info lah. Sorry, saya terkeluar. Tu lah. Geram sangat tu. Ingatkan Cikgu Naim tengah nak full margin tu yang terkeluar tu. Bukan. Okay. So saya ulang balik yang saya cakap tadi. So berdasarkan apa yang saya dah digest selama lebih kurang 20 minit ke 20 ke 25 minit ni, macam saya komen tadi, saya gaitkan diri sekejap. Nak menggaitkan diri sekejap. Apa yang saya boleh komen, saya lebih prefer untuk sell USD lah. Dan saya nampak ada peluang untuk scalping dekat gold. Sekarang ni saya tengah, macam yang Cikgu Rashid cakap tadi kan. Jadi saya sekarang ada ambil position account saya tunjuk tadi untuk scalp gold. Kira ambil position buy lah, sebab daripada segi technical saya tengok time frame yang kecil. Dia dah buat breakout. Dan lepas tu dia retest balik ke bawah. So sekarang macam inilah keadaan semasa. Yang profit, ada profit sikit dalam $2.5. So saya akan cuba cari scalping untuk buy gold lah. Kalau untuk US dollar, kalau untuk pair USD, saya prefer untuk sell USD lah berbanding dengan buy USD.
Jadi kalau EU buy lah sebab USD tu kat belakang kan. So bila kita sell USD maknanya kita buy Euro USD lah. Kalau untuk pair yang lain pun sama jugalah. Kalau kecuali kalau yang USD kat depan itu kita kena ambil position sell lah. Okay. Jadi yang saya ambil, saya masuk gold, ada profit sikit. Mungkin saya cuba hold lah kot position ni. Dan tengok macam mana nanti. Ada letak stop loss juga ni. Saya letak dekat low price sebelum data keluar 8.5 tadi. So saya letak kat situ. So kalau dia reverse balik pergi kepada low price sebelum data, memang akan stop loss lah. Okay. So kalau nak follow ataupun nak ikut position ni, sila gunakan risk management yang sepatutnya lah. Dan tak semestinya kena ikut juga apa yang saya buat ni. Ni just saya nak tunjuk apa yang kita boleh buat bila data ataupun news event yang besar ni keluar. So apa yang perlu kita buat, first thing kita kena digest dulu lah data tu, and then baru kita plan kita punya trade. Dan of course kita kena apply risk management yang berpatutan, yang bersesuaian dengan kita punya account trading. Alright, so nanti mungkin kita akan update balik apa yang akan berlaku. Okay, so kita ada lagi 2 minit. Any other questions? Kalau ada question boleh. So kesimpulan dia macam itulah. Saya punya silakan juga. Untuk malam ni kita tak buat analisa pasal pair lain ke apa ke. Ini just untuk live trade. So untuk soalan semua simpan untuk besok ataupun lusa. Nanti saya dengan Cikgu Naim akan kupas lah. Itu untuk yang biasa. Okay, ni untuk live trade just untuk NFP. Okay, Rim macam happy tu banyak profit ke? Boleh lah. Nampak baik. Pair tak berkaitan. Pair tak berkaitan tak apa. Saya tahu pair apa tu. Sebab saya tengok juga. Pair tu tengah naik kan. Itulah. Cantik. Dia memang naik Euroshare tu. Euroshare lah tu. Itulah Euroshare naik. Macam kita analisa minggu lepas tu. Sebab saya pun ada juga tu position di Euroshare. Yalah, sekarang Euroshare ganas juga tau. Yalah, Euroshare sekarang ni dia bukan macam pair itik macam kita sangka macam itulah, dia kena sindi tu dia panas saja. Sekarang range dia lagi besar. Dia naik sekarang 80-100 pip. Ya betul. 40-50 pip je. Okay guys, so pukul 9 harap live trade bersama ni at least memberi sedikit penerangan. Okay, saya cuma kupas balik. So first of all, kalau kita nak trade macam NFP ni, tengok pada yang 3 data yang kita bagi tahu tu, especially average hourly earning, employment dengan unemployment rate. Tapi biasa market akan tengok sebab average hourly earning jarang dia berubah terlalu drastik. Employment dengan unemployment dia akan berubah. So market untuk malam ni particularly dia bergantung pada 2 data ni. So bila satu data tu terlalu lemah, macam kita tak sangka, okay, itu yang membuatkan USD melemah. Sebab apa yang dia menandakan, okay, bila lemah tu Federal Reserve masih belum boleh buat tapering lagi. Okay. Betul. Sebab tu US dollar melemah. Tapi cuma word of caution, jangan tertipu dengan market sebab walaupun jobs market tu menunjukkan lemah, kita ada satu lagi mandat which is inflasi. Okay, inflasi terlalu tinggi ataupun agak tinggi. Okay, jadi Federal Reserve kena balance antara dua tu. Sebab tu kita akan bincang detail besok atau lusa pasal tu. Tapi untuk malam ni just take it, US dollar melemah. Okay. So saya pun sama macam Cikgu Rashid punya penjelasan ataupun penerangan tadi. Secara overallnya apa yang saya boleh bagi tahu untuk sesi malam ni saya jangkakan USD akan melemah lah, walaupun melemah bukan dalam skala yang besar tapi mungkin akan melemah sedikit lah berbanding dengan mata wang yang lain. Jadi kalau untuk intraday ataupun untuk scalping, untuk session US session malam ni boleh cari position untuk sell USD lah. Kalau untuk di gold saya lebih prefer untuk cari position buy lah. Okay, just untuk short term lah.
Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. So, terima Sama-sama. kasih juga semualah. So, harap sesi ini dapat membawa manfaat kepada anda semualah. Dan jumpa kami esok malam, 9 malam dalam dalam rancangan jumpa, BNB jumpa. Show. Position Okey, baik. Terima goal. kasih. Gol pun dah malam naik ni, semua. Chun. Chun. Tengah Jangan tengah lupa tunjuk tu, belanja. tengah profit tu. Ah, Ah. okey. Okay Okay, guys. good night semua. Assalamualaikum. Okey, baik. Selamat malam.